الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي ولكلنا كافي كافنا الكافي وعمل الكافي. الحمد لله. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Muslimin, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat bagi umur, atas nikmat sehat tubuh badan, atas nikmat lapang masa yang kurniakan kepada kita dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk solat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan solat fardu isya secara berjemaah. Jadi bagi mengisi ruang sebelum masuknya solat fardu isya, kita isi dengan pengajian ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dituntut oleh kita. Salah satunya ialah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah ilmu yang mengesahkan ataupun sah ataupun tidak pahala amal ibadat kita. Ilmu tasawuf dari segi batin, maksudnya ilmu tasawuf ni nak menilai sama ada sah ataupun tidak sah dari segi batin kita. Amal ibadat kita ada pahala ataupun tidak ada pahala. Itu ilmu tasawuf. Manakala ilmu fiqh nak membicarakan berkaitan dengan perkara-perkara yang sah ataupun tidak sah, ataupun sah ataupun batal dari segi zahir amal ibadat kita, solat kita dan sebagainya, sama ada sah ataupun tidak sah dari segi zahir. Itu dia ilmu fiqh. Manakala ilmu tauhid sah, nak menceritakan tentang sah ataupun tidak i'tiqad kita. Jadi ketiga-tiga ilmu adalah ilmu fardu ain yang wajib dituntut oleh mereka yang mukallaf, yang akil baligh, wajib dituntut belajar sehingga faham. Selagi mana tak faham, selagi itu dituntut belajar. Walaupun kita belajar tak faham-faham sampai kita mati, kita dikira belajar. Mereka yang tak dikira belajar tu, mereka tak mau belajar, tak mau duduk dalam majlis ilmu, mati dalam keadaan tidak lepas fardu ain ataupun tidak belajar ilmu fardu ain. Mereka mati dalam keadaan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebab fardu benda yang dituntut.
Jadi tak dapat tidak tuan-tuan kena belajar ilmu tasawuf, ilmu akidah dan ilmu fiqh ini sampai tuan-tuan faham. Kalau kita nak buat ibadat, kita kena belajar ilmu fiqh sampai faham. Kalau kita nak sahkan i'tiqad kita, sama ada i'tiqad kita ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ataupun tidak, ataupun menyeleweng daripada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak tahu melainkan dengan belajar. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tak boleh kita nak dakwa, nak kata aku ni i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan kita tidak tahu selok-belok ataupun perkara-perkara yang melayakkan kita duduk di atas i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga ilmu tasawuf, kita wajib kita tahu perkara-perkara yang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, wajib kita tahu, dan wajib kita tahu cara-cara untuk membasuhnya ataupun untuk membersihkan hati itu daripada sifat-sifat ataupun penyakit-penyakit hati. Selagi mana ada penyakit-penyakit hati itu, selagi itu amal ibadah kita walau secantik mana sekalipun ilmu fiqh kita, maka selagi itulah pahala tidak ada. Kita ibadah dalam keadaan ditolak oleh Allah sebab cuai dalam belajar ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf juga kalau kita cuai belajar, kita sentiasa rasa diri kita tak ada dosa. Kita sentiasa rasa diri kita, ibadah kita cantik, ibadah kita tak ada cacat celah. Maka akan timbul penyakit-penyakit batin atau penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, sum'ah, takabur dan lain-lain, sifatnya akan membakar ataupun akan membatalkan pahala amal ibadat. Kita rasa kita dah buat ibadat, tapi bila kita balik kepada Allah besok, dibuka catatan amal kita dalam keadaan kosong, catatan amal kita. Wallahu baik. Jadi perkataan ilmu tasawuf itu ataupun tasawuf itu berasal daripada perkataan banyak istilah ulama yang membahaskan berkaitan tasawuf itu sendiri, perkataan tasawuf ataupun kalimah tasawuf itu sendiri. Walaupun di zaman Nabi tidak ada perkataan tasawuf, ilmu tasawuf itu sendiri, dan Nabi tak pernah panggil sahabat-sahabat untuk belajar, jom kita belajar ilmu tasawuf, jom kita belajar ilmu fiqh, hari ini kita belajar ilmu akidah. Tak ada dalam perkataan di zaman Nabi tak pernah sebut. Tetapi semua ilmu berkaitan dengan tasawuf, semua ilmu berkaitan ilmu i'tiqad, ilmu akidah, semua ilmu fiqh itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Cuma para ulama menyusunnya dalam bentuk yang lebih tersusun supaya mudah kita akhir zaman ini mudah belajar dan mudah faham. Jadi kata para ulama tasawuf, kalimah atau perkataan tasawuf itu berkemungkinan berasal daripada yang pertamanya as-suf, alif lam sad waw fa, as-suf ataupun bulu kambing. Kerana para ahli sufi yang dulu-dulu pada umumnya mengkhususkan dirinya dengan berpakaian yang berasal daripada bulu kambing. Jadi ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf zaman-zaman dulu, mereka memakai pakaian daripada bulu kambing. Yang keduanya kalimah tasawuf itu kemungkinan berasal daripada kalimah as-sufah, alif lam sad fa ta marbuta. As-sufah, as-sufah ni serambi. Serambi rumah tu dipanggil sufah. Seperti mana di Masjid Nabawi dipanggil pangkin ataupun tempat ahli sufah, termasuk Abu Hurairah dan lain-lain para sahabat yang miskin dan susah ni, mereka akan duduk di situ, di kata beranda Masjid Nabawi itu. Di situ dia panggil as-sufah. Jadi mereka-mereka yang duduk di situ dipanggil ahli sufah. Nabi SAW tidak akan makan makanan yang ada pada Nabi, melainkan Nabi akan bawa makanan tu kepada ahli sufah dulu. Bila ada bakinya baru Nabi bawa untuk dia makan dan ahli keluarga dia makan. Itu ahli sufah. Yang ni serambi pangkin Masjid Nabawi di Madinah.
kerana tempat ini dijadikan tempat orang fakir miskin dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum dari Muhajirin dan Ansar. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sama ada daripada puak Muhajirin, para sahabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah dipanggil Muhajirin, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang berasal daripada Madinah dipanggil Ansar. Asalnya Ansarnya puak ataupun kaum Aus dan Khazraj, asalnya berperang berpuluh-puluh tahun. Apabila Nabi SAW menyatukan mereka, mensedarakan mereka, maka Nabi namakan mereka Ansar ataupun penolong, Ansarullah, penolong agama Allah. Baik, yang ketiga, kalimah tasawuf juga berkemungkinan kata para ulama berasal daripada kalimah as-sufa, alif lam sad waw fa ta marbuta. As-sufa ataupun gelaran ataupun panggilan bagi seorang anak orang Arab yang bernama Aus bin Mur yang mengasingkan diri di Kaabah. Ini zaman Arab jahiliyah dulu ada seorang bernama Aus bin Mur. Dia ni suka duduk asingkan diri dia, duduk di Kaabah. Jadi orang panggil dia as-sufa. Panggilan atau gelaran seperti ini telah ada sebelum Islam. Jadi sebelum zaman jahiliyah lagi, sebelum Islam datang ke Mekah ataupun sebelum Nabi diutuskan lagi, perkataan as-sufah itu dah wujud. Yang keempat, kalimah tasawuf juga kemungkinan kata para ulama berasal daripada kalimah as-safa, alif lam sad fa alif hamzah, as-safa, yakni orang yang sucikan diri dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Yang kelima, kata para ulama, kemungkinan kalimah ataupun perkataan tasawuf berasal daripada kalimah as-sifat, alif lam sad fa ta marbuta, sifat ataupun sifat. Bahasa Arab sifat, bahasa Melayu kita sifat. Kerana ilmu tasawuf itu matlamat tujuan utamanya ialah membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat tercela ataupun penyakit-penyakit hati, dan menghiaskan hati dengan sifat-sifat mahmudah. Ini wajib. Perkara fardu ain dalam ilmu tasawuf ni ialah tujuan utama kita belajar ilmu tasawuf ialah nak bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, karat-karat yang balut hati kita. Tujuan kita nak bersihkan hati kita dan hiaskan hati kita dengan sifat-sifat mahmud ataupun sifat-sifat terpuji. Selagi mana ada penyakit hati, selagi itu wajib kita bersihkan. Sebab itu dalam Al-Quran pun Allah sebut dalam Al-Quran Allah sebut illa man atagha biqalbin salim la yanfa'u malun, tidak berguna, tidak ada gunanya malun akan harta benda kamu, wala balun ataupun anak bina kamu tak ada guna, illa man atagha biqalbin salim, melainkan kamu balik kepada Allah membawa hati yang sejahtera, hati yang bersih. Selagi mana ada penyakit hati, selagi itu amal ibadah kita ditolak dan kita sentiasa duduk dalam keadaan berdosa sentiasa. Jadi makna ilmu tasawuf pada pandangan ulama tasawuf, yang pertama kata Imam Abu Hamid Al-Hariri rahimahullah ta'ala, tasawuf itu adalah sentiasa menjaga keadaan, yakni sentiasa menjaga ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa jua keadaan. Jadi orang yang bertasawuf itu orang yang sentiasa jaga hati dia, sentiasa jaga mata dia, sentiasa jaga lidah, sentiasa jaga segala anggota dia, dan apabila dia duduk di mana saja, itu tasawuf. Setiap masa, dalam juga apa juga keadaan, dalam setiap masa di mana juga dia berada, dan juga menjaga adab yang akhlak. Sebab
tu adab tuan, adab walaupun Nabi SAW merupakan ibadat dia, kita tak boleh tanding. Dia semulia-mulia makhluk, sesempurna makhluk, tidak ada tandingan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah. Dan demi sesungguhnya pada diri Nabi itu, pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik, yang paling sempurna untuk kita ikut adalah Nabi SAW. Jadi ulama bahas di situ kenapa Allah tak guna perkataan qudwatul hasanah, kenapa Allah guna perkataan uswatul hasanah. Bila sebut qudwah, walaupun dia sesempurna makhluk, tetapi kita tidak boleh tiru dia, tak boleh tiru. Hanya dia seorang saja yang sempurna, jadi kita tidak boleh tiru dia. Tetapi kalau sebut uswah, maksudnya dia bukan sekadar sesempurna makhluk yang paling sempurna, tetapi kita boleh ikut dia. Walaupun tidak 100%, tapi kita boleh ikut dia. Jadi kita boleh jadikan contoh. Sebab tu walaupun Nabi SAW ni ibadatnya tidak boleh ditandingi oleh mana-mana makhluk, ataupun akhlak dia tidak boleh ditandingi, ataupun amal ibadah dia sampai sembahyang, solat dia sampai bengkak-bengkak kaki, kita tak boleh tiru dia. Tetapi Allah tak puji amal ibadat Nabi itu. Walau hebat ibadah Nabi itu, Allah tak pernah puji ibadat Nabi. Bahkan Allah memuji akhlak Nabi. Dalam Quran Allah sebut, innaka ala khuluqin azim, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang agung. Maksudnya akhlak yang paling sempurna sekali. Allah puji akhlak Nabi. Sebab itu amal ibadah kita walau hebat macam mana sekalipun, yang menjadi imam ataupun ikutan di hadapan sekali adalah akhlak. Walaupun kita alim macam mana sekalipun, tapi tidak ada akhlak, orang tak pandang mulia, Allah pun tak pandang mulia. Ibadah kita tak ada nilai di sisi Allah. Sedangkan di akhirat besok, timbangan yang paling berat ataupun timbangan yang mula-mula sekali Allah timbang ialah timbangan akhlak. Kalau kita tidak ada akhlak, walaupun amal ibadah kita sempurna sekalipun, akan diazab oleh Allah. Sebab tu selain daripada dalam Quran Allah sebut para nabi dan para rasul itu diutuskan oleh Allah untuk menyeru kaum dia untuk mentauhidkan Allah. Jadi selain daripada menyeru, diutuskan untuk menyeru kaum untuk mentauhidkan Allah. Akhlak juga Allah guna perkataan diutuskan. Allah tak guna pada kalimah yang lain, menunjukkan akhlak tu selain daripada yang pertama sekali mentauhidkan Allah, kemudian selepas mentauhidkan Allah tu akhlak. Seperti mana Nabi sebut di dalam hadis, innama bu'astu mimutimma makarimul akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tasawuf itu bukanlah sesuatu yang berbentuk-bentuk. Tasawuf itu bukan benda yang kita boleh berjisim, berbentuk atau berupa seperti benda-benda yang boleh dipegang ataupun disentuh. Dan ilmu tasawuf itu juga bukan ilmu yang bersusun-susun, yakni hanya ada pada tulisan, pada kitab ataupun teori semata-mata. Tasawuf itu pun, ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu adab ataupun ilmu akhlak, bukan sekadar nak dibahaskan pada sudut ilmu semata-mata, nak baca kitab semata-mata, ataupun hanya ada pada tulisan semata-mata. Akan tetapi tasawuf itu ialah dalam bentuk praktikal dan amalan. Ilmu tasawuf itu ilmu yang kita nak amal, kita nak menjiwai ilmu tasawuf, yakni adab-adab ataupun akhlak-akhlak zahir daripada perbuatan dan tingkah laku, dan juga adab-adab yakni akhlak batin yang lahir daripada hati yang bersih. Kalau kita nak tahu hati seseorang itu bersih ataupun tidak,
tengok pada zahir. Kalau dia bercakap menggunakan kalimah-kalimah yang keji, kalimah yang buruk, kotor, kataan dia itu menunjukkan kepada hati dia, hati kotor, berpenyakit. Kalau perbuatannya perbuatan yang kasar, perbuatan yang menyalahi seperti mana Nabi menyalahi daripada perbuatan Nabi, itu menunjukkan hati dia macam tu. Kalau kata-kata dia kasar, hati dia pun macam tu. Jadi perbuatan zahir itu dalil ataupun merujuk kepada hati dia. Kalau hatinya bersih, maka perbuatannya pun jadi bersih. Kata Imam Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Qattani rahimahullah ta'ala, tasawuf itu ialah ilmu membersihkan hati dan ilmu untuk bermusyahadah, yakni celik mata hati. Ilmu tasawuf itu tujuan utama dia untuk bersihkan hati kita daripada segala penyakit-penyakit hati. Apabila hati kita dah bersih, kita boleh bermusyahadah ataupun melihat celik mata hati kita, memandang kepada Allah. Itu musyahadah. Dari segi ilmu tasawuf ni, apabila cerah mata hati, kita boleh memandang hakikat tiap-tiap sesuatu benda, dipandang dengan mata hati kita. Selagi mana mata hati kita terselaput oleh penyakit-penyakit hati, selagi itu mata hati kita ni jadi buta, tak nampak. Sebab mata hati ini lebih jelas, lebih cerah lagi pandangan dia berbanding dengan mata yang ada kepada kepala kita. Mata yang ada pada kepala kita ni banyak memandang benda-benda dosa. Maka sebab itu pandangan yang ada, mata yang ada pada kepala kita ni tak boleh nampak setiap-tiap hakikat. Tak boleh melihat kepada Allah, tak boleh memandang kepada Allah, hanya memandang kepada sebab musabab, nampak kepada makhluk, terhijab Allah daripada pandangannya disebabkan mata hati dia yang kotor. Yakni celik mata hati, terang mata hati, memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara tujuan kita belajar ilmu tasawuf ni, sebab kita memandang kepada Allah, bukan melihat zat Allah. Zat Allah kita boleh melihat di akhirat. Di dunia kita tidak boleh melihat zat Allah, tapi kita boleh melihat perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu kita boleh melihat. Di akhirat, itikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita boleh melihat Allah dengan ketujuh-tujuh sifat makni Allah tu, sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, itu kita boleh melihat di akhirat. Ahli syurga boleh melihat, siapa-siapa yang masuk syurga dia boleh melihat Allah mengikut kadar tingkat dan darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia boleh melihat. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah orang beriman yang masuk surga pada hari itu nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka memandang. Jadi hakikat kita memandang zat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, maksudnya tidak berjisim, tidak berbentuk, tidak bertangan, tidak berkaki seperti mana makhluk yang kita boleh bayang. Selagi itu bukan apa, kita boleh melihat Allah dalam keadaan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama sesuatu pada Allah. Jadi macam mana hakikatnya, kita masing-masing insya-Allah diizinkan oleh Allah masuk surga, kita boleh melihat. Kata Syekh Abu Yazid At-Taifuri bin Isa Al-Bustami rahimahullah ta'ala, tasawuf itu ialah terletak pada huruf kha dan huruf jim, iaitu ha bedas, halif ataupun tahalif. Maksudnya tasawuf itu, dia punya intipati dia ataupun kehendak daripada tasawuf itu ialah pada huruf ha, ataupun disebut halif, tahalif.
Tahalli itu ialah menghias diri dengan akhlak. Kita yang dikendaki pada ilmu tasawuf, kita nak belajar ilmu tasawuf ni sebab kita nak hias diri kita dengan akhlak, adab yang terpuji, yang mulia. Itu tujuan kita belajar ilmu tasawuf. Ialah yang pertama tahalli, menghias diri kita dengan akhlak dan adab yang terpuji. Lepas tu tasawuf juga tersirat pada huruf kha, iaitu khali, iaitu takhalli, iaitu melepaskan diri ataupun membebaskan diri daripada sifat-sifat tercela ataupun sifat-sifat keji. Yang pertama tadi tahalli. Tahalli ni hias diri dengan sifat-sifat terpuji. Itu tujuan kita belajar ilmu tasawuf. Nak mendalami ilmu tasawuf, tujuan pertama kita nak menghias diri kita dengan akhlak dan adab yang terpuji. Jadi kita nak hias diri kita dengan akhlak dan adab yang terpuji ni tak dapat tidak mesti takhalli. Takhalli ni melepaskan diri kita ataupun bersihkan diri kita daripada sifat-sifat tercela, sifat-sifat keji. Selagi mana bekas hati kita ada penyakit, selagi itu penyakit ataupun selagi mana penyakit hati kita ada penyakit ataupun sifat-sifat mazmumah, selagi itu sifat-sifat terpuji tak boleh masuk. Maka yang pertama sekali yang perlu kita buat takhalli, bersihkan hati kita atau bebaskan diri kita, nafsu kita daripada sifat-sifat keji. Maka barulah boleh tahalli ataupun hias diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga huruf jim, jalli ataupun tajalli, iaitu mendekatkan diri, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita dah tahalli, apabila kita dah takhalli, kita dah bersihkan hati kita daripada penyakit dah tak ada pada yang melekat pada hati kita tu. Kemudian kita tahalli, kita hias diri kita dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah. Kemudian Allah akan tajalli, Allah akan singkatkan ataupun tajalli ni mengurniakan, bahasa mudahnya kita kata kita akan dapat persalinan rahsia daripada Allah, ataupun kita sebut ilmu laduni, termasuk keramat juga, lain-lain persalinan ataupun kurniaan daripada Allah, dan kita akan dapat Allah mentajalli kepada kita. Sekurang-kurangnya tajalli Allah ni, Allah akan bagi kepada kita satu perkara yang paling keramat sekali, iaitu istiqamah. Istiqamah ni kita tidak akan boleh dapat melainkan hati kita bersih, hati kita dah tak ada penyakit-penyakit hati. Maka di situ Allah akan mentajalikan kepada kita satu, Allah akan kurniakan kepada kita satu ilmu laduni disebut istiqamah. Istiqamah ni lebih keramat, lebih orang panggil lebih keramat daripada 1000 keramat. Sebab para wali-wali Allah, mereka lebih suka istiqamah daripada benda-benda yang mencari adat ataupun benda-benda pelik. Seperti mana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sekiranya kamu melihat seseorang itu ataupun guru itu yang kita nak belajar, dia boleh terbang di udara, dia boleh berjalan di atas air, ataupun dia boleh buat benda-benda yang pelik yang tak pernah dibuat oleh manusia biasa, Imam Ghazali kata iblis boleh buat lebih daripada itu. Walaupun dalam keadaan macam tu, ramai, kata Imam Ghazali, ramai para ulama ataupun para ahli sufi ataupun para wali-wali Allah ditipu oleh syaitan dengan keramat-keramat. Jadi maka sebab tu para wali Allah amat takut kalau Allah kurniakan kepada mereka keramat-keramat dalam bentuk benda-benda pelik. Jadi cukup bagi kita dapat istiqamah tu dah cukup. Itu paling keramat sekali. Sebab dengan perkara-perkara pelik itu, syaitan ataupun iblis mudah nak tipu itu. Daripada situ juga Allah boleh timbulkan ataupun syaitan boleh hasut kita, datang sifat takabur,
datang sifat riya dan sebagainya. Kata Imam Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Qatani rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Harith Al-Sufi rahimahullah ta'ala, tasawuf adalah ilmu yang membahaskan ataupun membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan hati, sama ada dari segi kebersihannya daripada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tasawuf juga apabila kita nak membahaskan berkaitan bukan sekadar membersihkan hati, bahkan nak menghilangkan nak menghilangkan dalam hati kita selain daripada Allah. Selagi mana ada selain dalam hati kita selain daripada Allah, maka Allah tidak boleh hidup. Allah tak boleh duduk dalam hati kita. Ma fi qalbi ghair Allah. Seperti mana zikir yang disebut, tidak ada di dalam hati pun melainkan Allah. Nak masukkan Allah di dalam hati bukan maksud masukkan zat Allah tu, nak masuk ingatan kita kepada Allah, nak masuk pegangan kita kepada Allah tu, dan berpegang kita hati kita kepada Allah tu tak boleh selagi mana ada penyakit yang ada dalam hati. Azan. Kita rujuk kitab ke surah 9. Qala al-musannifu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili al-Indonesia al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kitab ataupun ilmu yang kita belajar memberi manfaat buat diri kita dan juga pengarang kitab itu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili. Jadi surah 9 pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Ketahui olehmu ataupun ta'arif di sini pendahuluan ini nak cerita enam perkara yang berkaitan dengan ilmu yang kita nak belajar. Tiap-tiap ilmu ada dia punya mabadi ataupun pengenalan. Sebelum kita masuk belajar ilmu sesuatu ilmu tu, kita perlu tahu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sebelum kita belajar. Jadi di sini pengarang kita mendatangkan enam perkara yang berkaitan dengan ilmu tasawuf yang kita nak belajar, ilmu asas tasawuf yang kita nak belajar. Yang pertama tu, yang nombor satu tu, ta'rif ataupun definisi ilmu tasawuf. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu definisi dia ataupun ta'rif dia yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ilmu tasawuf yang ialah yang kita nak belajar tu, ataupun ta'rif dia ataupun pengenalan definisi dia, ialah ilmu yang membicarakan berkaitan dengan kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji, sifat mahmudah seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela ataupun yang dikeji oleh syarak seperti dengki dan membesarkan diri dan lain-lain. Itu ta'rif ataupun definisi ilmu tasawuf. Yang kedua tu, ada pun faedahnya. Apa tujuan kita belajar ilmu tasawuf? Faedah yang kita dapat daripada kita belajar ilmu tasawuf itu, maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi faedah yang kita dapat daripada belajar mendalami ilmu tasawuf ini, kita dapat mengosongkan hati kita daripada yang lain daripada Allah. Kita nak masukkan Allah saja dalam hati kita dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Selagi mana hati kita tak boleh dikosongkan, selagi itu kita tak boleh khusyuk, selagi itu tak datang ikhlas dan lain-lain, tak boleh datang dalam hati kita. Melainkan kita kena kosongkan hati kita dan letak Allah dalam hati kita.
Yang ketiga, dan adapun hantarannya ataupun tempat perbahasan, tajuk perbincangan yang kita nak bincang dalam ilmu tasawuf tu, maka iaitu hati manusia. Nak menceritakan tentang hati-hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya dan hal-hal yang berkaitan dengan hati manusia. Hati kita ni letak belah kiri ni, belah kiri kita, di bawah susu belah kiri ni. Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i kita qiyam tu, saya ingat sikit, letak di belah kiri ni. Nampak? Belah kiri, di bawah dada, di atas pusat, di bawah, saya ingat sikit. Bukan macam ni. Sini. Ni sikit. Di tempat di atas hati. Kalau mazhab Maliki dia tak ada qiyam, dia berdiri. Kalau mazhab Hanafi, kalau tak silap saya, dia di bawah bokor. Di mazhab kita Syafi'i sunat. Saya ingatkan sikit, dia letakkan tangan kita tu, tapak tangan kita tu di atas hati kita ataupun di atas jantung kita. Antara kelebihan dia ialah untuk supaya hati kita tak liar, tak ke tempat lain. Dan ada pun hukum belajar ilmu tasawuf tu maka fardu ain ataupun wajib ke atas tiap-tiap yang mukallaf untuk belajar. Kalau cuai belajar maka dikira berdosa, mati dalam keadaan berdosa kalau cuai belajar. Atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Berakal ni akil, sampai umur ni baligh, sampai umur. Yang kelima, dan ada pun tempat ambil, tempat rujuk, daripada mana datang ilmu tasawuf tu. Dan maka daripada tempat ambilnya, maka daripada Al-Quran. Dan tempat ambil, tempat rujuk tu, ulama mengambil daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak timbul isu ada puak-puak yang mengatakan ilmu tasawuf ni tak ada dalam Islam. Tak timbul isu. Sebab ulama tasawuf bukan mengambil ilmu ini daripada mana-mana, kata pemain ambil ataupun mencedok daripada mana-mana. Ulama ambil ataupun rujuk ilmu tasawuf ni daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Boleh dikatakan orang yang mempertikaikan ilmu tasawuf, dia dah dalam secara tak langsungnya dia telah menolak Al-Quran, dia tolak hadis. Yang keenam, dan ada pun namanya ataupun nama ilmu yang kita nak belajar ni, maka nama ilmu ni maka ilmu tasawuf, nama ilmu. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu ialah membersihkan segala anggota yang zahir. Ilmu tasawuf tu kita nak belajar, kita nak mendalami, ialah tujuannya kita nak membersihkan anggota yang zahir, bukan sekadar batin saja, bahkan zahir pun kita nak kena bersihkan juga daripada segala perbuatan keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan dan dikendaki dengan segala anggota yang zahir. Itu 7 anggota. Anggota yang zahir ni adalah pintu masuk, pintu masuk untuk mengotorkan hati kita. Jadi sebelum kita nak bersihkan hati, kita kena tutup jalan-jalan masuk dosa, jalan-jalan masuk perkara-perkara yang nak mengotorkan hati itu. Jalan-jalan masuk tu, pertama-tama sekali sebelum kita nak bersihkan hati itu, kita kena tutup jalan-jalan dulu. Selagi mana jalan-jalan tu kita tak tutup, ataupun kita tak bersihkan, ataupun kita tak hiasi dia dengan perkara-perkara kebaikan, dan saya dosa-dosa ataupun kotor-kotor itu akan masuk melalui, di sini disebut 7 jalan. Jadi Tuan Syekh kita ni, Syekh Abdul Qadir Mandili ni, dia bukan sekadar sebut anggota tu, bahkan disebut cara-cara, disebutkan penyakit, disebut anggota tu, di mana anggota tu terletak anggota tu, dan penyakit-penyakit yang ada pada anggota tu, dan ubat dia, cara nak bersihkan. Jadi Tuan Syekh ni disebut satu persatu.
Dan dikendaki dengan segala anggota yang zahir itu ialah 7 anggota. Iaitu yang pertama mata, 2 mata kita. Jalan masuk untuk mengotorkan hati, mata. Yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima faras. Faras kemaluan. Kemaluan yang ada pada lelaki dan kemaluan yang ada pada perempuan. Yang keenam 2 tangan, yang ketujuh 2 kaki. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, dan iaitu segala anggota engkau. Anggota kita ni adalah nikmat daripada Allah. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Manakah nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan? Jadi antara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sebanyak-banyak nikmat tu, antaranya adalah anggota-anggota yang ada pada kita. Jadi bila disebut nikmat, maka di akhirat besok akan ditanya oleh Allah, ke mana kita gunakan nikmat yang Allah bagi pada kita. Sama ada ke arah terhaga kepada Allah ataupun ke arah ketaatan kepada Allah. Besok Allah akan tanya. Yang ni yang wajib atas engkau memelihara, wajib atas kita menjaga dan mensyukuri. Bukan sekadar jaga, bahkan dengan bersyukur. Cara nak syukur dengan nikmat anggota ni, gunakan anggota kita ke arah ketaatan kepada Allah, bukan ke arah derhaka kepada Allah. Maka jika tiada memelihara, engkau akan dia nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Kalau kita tak jaga dia, kalau kita tak pelihara dia, kalau kita tak bersyukur atas dia, seperti mana yang Allah perintah pada kita, nescaya besok anggota itu akan menjadi pendakwa raya di akhirat. Dia akan tuduh kita macam-macam. Apa yang kita dah buat, dia akan jadi saksi. Pada hari ini dia tengok apa yang kita buat. Di akhirat besok dia akan jadi saksi. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin yang kita belajar, yang kita baca selalu ni, surah Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu 'ala, pada hari ini, pada hari akhirat, nakhtim 'ala afwahihim, Allah kunci mulut kita, tutup mulut kita. Sebab di dunia kita dah puas guna mulut, macam-macam kita bercakap pada orang. Kita gunakan lidah kita untuk mencaci maki orang, kita guna lidah kita untuk fitnah orang, dan kita guna lidah kita untuk macam-macam perkara, menyakitkan hati orang, derhaka kepada Allah. Jadi pada hari akhirat besok Allah akan kunci mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan bercakaplah aydihim, kedua tangan mereka, menjadi saksi kepada Allah besok. Dia akan, tangan kita akan bercakap di hadapan Allah, sipulan-sipulan ni buat sekian-sekian. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi akan kedua kaki mereka, kaki pun menjadi saksi juga, bercakap bima kanu yaksibun, akan apa yang telah ia kerjakan. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Tiap-tiap benda, anggota, 7 anggota yang kalau kita tak jaga, kalau kita tak tutup 7 anggotanya daripada masuk perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang menderhaka kepada Allah. Kalau kita tak tutup, kita tak kawal, besok di akhirat dia akan tuntut kita di akhirat. Dia akan berhujah di hadapan Allah akan kejahatan. Dia akan ceritakan setiap-tiap kejahatan yang dah kita buat. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kuntum tastatiru ay yashhadu 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Wa ma kuntum adalah kamu dulu di dunia, tastatiru ni maksudnya kita nak di dunia ni, kita sentiasa duk cari helah, sentiasa duk bersembunyi
Siapa pun tak tahu dosa-dosa yang kita buat, maksiat-maksiat yang kita buat. Tak ada siapa yang tahu. Kita boleh lari, kita boleh sembunyi, kita boleh sorok daripada orang. Ayyashhadu alaikum. Tapi dalam masa yang sama, ayyashhadu alaikum, walaupun kamu sembunyi macam mana sekalipun, anggota-anggota yang melekat pada badan kita ni menjadi saksi. Dia duduk rekod, dia duduk tengok. Yang menjadi saksi itu sam'ukum, akan pendengaran kamu, wala absarukum. Maksudnya kita tak boleh lari daripada pendengaran kita menjadi saksi. Wa absarukum, pandangan kamu juga menjadi saksi. Wa juludukum, dan juga julud kamu, kulit-kulit kamu. Semua, bukan sekadar kulit, bukan sekadar telinga, bukan sekadar hidung, mata dan lain-lain anggota, tangan, kaki, semua menjadi saksi dan di akhirat tersebut. Dan tiada dapat bersembunyi daripada segala saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kalau kita tak mau anggota-anggota kita menjadi saksi besok, nak mendakwa kita besok di akhirat, maka tinggal maksiat-maksiat, dosa-dosa itu jangan buat. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa. Jadi anggota kita ini tak bercerai daripada kita. Kita pergi kerja, kita tak tinggal tangan kita, kita tak tinggal kaki kita ke rumah, kita tak tinggal mata kita dan lain-lain di rumah, dan kita bawa. Kita nak cerai pun tak boleh. Jadi anggota-anggota kita ni sentiasa ikut kita, mana kita pergi, dia sentiasa ikut kita. Dan tiap-tiap tempat kita pergi mana pun sentiasa dia ikut kita. Selagi menyebut hamba akan 7 pasal bagi segala anggota yang 7 tersebut. InsyaAllah musannif ataupun pengarang kita akan menyebut satu persatu 7 anggota tu, nama anggota tu, contoh mata dan penyakit-penyakit yang ada pada mata tu, dan juga ubat ataupun cara nak ubat penyakit yang ada pada mata. Itu juga anggota-anggota lain, mata, telinga, hidung dan lain-lain anggota. Wallahu a'lam. Okay. Ada apa nak tanya? Sikit tuan. Kalau hati kita bersih, kalau kita bercakap walaupun orang caci maki kita sekalipun, kita akan bercakap benda-benda yang baik. Sebab dalam hati kita tak ada benda-benda kotor. Kita duk bercakap benda kotor, kita duk balas dengan cacian maki. Orang caci maki kita, kita pun balas caci maki balik. Orang kata kita lebih kurang, kita pun kata dia balik lebih kurang. Sebab hati kita tu ada penyakit. Seperti mana yang berlaku pada Nabi Isa. Nabi Isa AS satu hari dengan Hawariyin, dengan pengikut-pengikut dia. Dalam riwayat sebut Hawariyin ni ada 12 orang. Salah satu daripada 12 ni yang kianat, dia pun kianat kepada Nabi Isa. Hawariyin ni ikut. Satu hari 12 orang pengikut Nabi Isa ni ikut Nabi Isa berjalan-jalan sampai di satu tempat. Orang yang ada di situ semua caci maki ataupun kata macam-macam pada Nabi Isa. Nabi Isa hanya senyum. Lepas tu Nabi Isa kata jazakumullahu khairan. Orang tu caci maki dia, tapi dia sebut jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah mengganjari kamu, Allah mengundiakan kamu kebaikan. Jadi di sepanjang perjalanan tu Nabi Isa hanya sebut macam tu dengan muka senyum, lepas tu sebut jazakumullahu khairan. Jadi puk Hawariyin ataupun pengikut-pengikut Nabi Isa ni heran. Dia tanya, dia kata, wahai Nabi Allah, mereka tu mencaci maki kamu, mencemuh kamu kan, sedangkan kamu mendoakan supaya Allah bagi pahala pada mereka pula. Nabi Isa dengan senyum ni, Nabi Isa kata, aku cari-cari dalam hati aku ni ruang-ruang ataupun satu kalimah untuk aku balas balik perkataan dia, tapi aku tak jumpa dalam hati aku, kata Nabi Isa. Jadi
apa yang ada dalam hatiku, yang tu yang aku sebut. Maksudnya hati bersih tu. Jadi selagi mana hati kita tak sampai peringkat tu, orang caci maki, orang puji kita ataupun orang caci kita sama saja. Sentiasa kita senyum, sentiasa kita doakan kebaikan untuk dia, kita maafkan dia, maka itu tanda-tanda hati bersih. Selagi mana kita duk balas kejahatan orang pada kita, kita balas dengan kejahatan balik. Orang caci kita, kita pun caci balik. Orang kata kita, kita pun kata balik. Lebih kurang selagi itulah hati kita tu tak bersih. Kalau orang caci kita, orang maki kita, orang kata kita macam-macam, sekarang ni bukan melalui kata-kata, melalui WhatsApp, melalui laman sosial, kita pun balas balik, kata dia lebih kurang. Itu tanda-tanda hati kita masih belum bersih lagi. Selagi mana hati kita tak bersih, selagi itu kita kena belajar ilmu tasawuf, cara untuk bersihkan kesan di mana penyakit kita tu ada, dan bersihkan, cari ubat macam mana nak bersihkan anggota kita. Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat untuk saya terutamanya, dan juga tuan-tuan, ada manfaat sama ada di dunia maupun di akhirat. Tambah-tambah pula sekarang ni musim-musim pilihan raya, kalau kita tengok media sosial, semua cerita bab-bab tu je. Si A kata si B, si B kata si A, si C kata si kat A. Jadi jangan kita terlibat, tuan. Kalau kita nak bersihkan hati kita, jangan kita terlibat. Termasuk juga kalangan orang yang bercerita ataupun membuka aib orang, mengatakan orang sekian-sekian. Dan kalau kita nak mengundi saja. Jangan kita terlibat dalam mana-mana, berpihak kepada mana-mana, sebab kita tidak tahu hujung pangkal. Selagi mana kalau kita sibuk-sibuk hal-hal politik ni, selagi itu hati kita bukan bertambah bersih, bahkan bertambah kotor. Duk nampak salah orang, salah diri kita banyak, tapi kita dah nampak salah orang. Ya, baik, Allah alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.